الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه Inna Allah ghafurur rahim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa, yakni pembunuh, yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, yakni pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik, yakni dalam menuntut ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu kerenganan dari Tuhan kamu, serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Tetapi sesiapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil atau melakukan dosa dalam wasiatnya, lalu ia mendamaikan antara mereka, yakni waris-waris, dengan membetulkan wasiat itu menurut aturan agama, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Setelah dinyatakan dalam ayat yang dahulu rukun-rukun dan perkara-perkara iman dan Islam yang menjadi syarat seseorang itu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dinyatakan di dalam ayat yang kita baca ini hukum Allah Taala yang wajib diamalkan oleh orang-orang yang beriman.
Iaitulah hukuman qisas. Yakni hukum jinayah yang berkait dengan kesalahan membunuh dan mencederakan seseorang. Ayat ini ada kaitan dengan orang-orang Yahudi yang telah diwajibkan kepada mereka hukuman qisas. Iaitu yang membunuh hendaklah dibunuh. Tiba-tiba mereka meminda hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Baqarah ini termasuk di dalam surah Madaniyah. Surah yang diturunkan di Madinah untuk menyatakan undang-undang dalam sebuah negara Islam. Yang menjadi rukun dan syarat sebuah negara itu menjadi negara Islam. Mestilah beramal dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, ayat ini diperkenalkan dan diperdengarkan kepada orang-orang Yahudi yang dibenarkan mereka menjadi rakyat di bawah kerajaan Islam di Madinah. Bahawa orang-orang Islam tahu hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Di antara hukum itu sama dengan hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran mendedahkan bahawa orang-orang Yahudi telah menyeleweng daripada hukum yang ada dalam kitab mereka sendiri. Di antaranya ialah kitab Taurat. Di Madinah terdapat dua kabilah besar daripada kaum Yahudi, iaitulah Bani Quraizah dan Bani Nadir. Mereka telah meminda undang-undang yang ada dalam Taurat, kitab Allah Ta'ala. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sekiranya yang melakukan jenayah itu Bani Quraizah, maka dendanya 100 gantang buah tamar, buah kurma. Sekiranya yang melakukan jenayah membunuh itu Bani Nadir, maka dendanya 200 gantang. Kerana Bani Nadir lemah daripada Bani Quraizah. Dan ditambah lagi dengan amalan-amalan yang menjadi kebiasaan di dalam masyarakat Arab jahiliah, yang penuh dengan kezaliman dan kejahatan. Apabila orang yang merdeka membunuh orang, maka disewenang-wenangkan. Bila hamba orang membunuh orang, baru dibunuh. Bila yang membunuh itu lelaki, dibebaskan. Kalau yang membunuh perempuan, dijatuhkan hukuman. Terdapat tidak adil dalam hukuman ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendirikan kerajaan Islam di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas fil qatla, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh. Hendaklah hukuman qisas itu dilakukan. Qisas ini bermakna hukum balas. Sebabnya membunuh termasuk di dalam hak manusia. Nyawa adalah hak manusia yang diberi oleh Allah Ta'ala. Mencederakan anggota adalah hak manusia yang diberi oleh Allah Ta'ala. Islam membahagikan undang-undang jenayah kepada dua bahagi. Yang pertama yang berkait dengan hak manusia. Yang kedua yang berkait dengan hak Allah Ta'ala. Yang berkait dengan hak manusia ialah hukuman qisas. Bezanya hukuman qisas ini diberi hak kepada orang yang dizalimi mengampun. Adapun hak Allah Ta'ala hukuman hudud. Mencuri, berzina, murtad, minum arak. Ini hak Allah Ta'ala yang berkait dengan akhlak. Maka tidak ada hak untuk mengampun.
apabila telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah, maka tidak ada keampunan lagi. Apabila seorang perempuan di kalangan Bani Makhzum yang telah mencuri di Mekah ketika pembukaan Mekah, sabit dia melakukan kesalahan mencuri, maka dijatuhkan hukuman had ataupun hudud, dipotong tangan. Lalu pemimpin-pemimpin Mekah bermesyuarat dan mereka bersetuju merayu kepada Nabi SAW supaya membebaskan perempuan ini kerana dia daripada Bani Makhzum, orang bangsawan, orang kenamaan, orang VIP. Mereka tak berani. Akhirnya mereka terfikir untuk berjumpa dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, cucu angkat yang disayangi oleh Nabi SAW. Lalu Usamah menghadap Rasulullah dan melaporkan permintaan mereka. Berubah wajah Rasulullah SAW dan bersabda, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Adakah engkau meminta syafaat pada hukuman had yang telah dihadkan oleh Allah Ta'ala? Kemudian Rasulullah SAW keluar ke masjid dan menyampaikan ucapan, "Wa innama ahlaka alladhina min qablikum idza sarqa ad-da'if idza sarqa asy-syarif aqamu 'alaihi al-hadd wa idza sarqa ad-da'if tarakuhu wa aimallahi law kanat Fatimah bintu Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Sesungguhnya binasa umat yang lebih dulu daripada kamu. Apabila orang yang mulia mencuri, dibebaskan. Apabila orang yang lemah mencuri, dikenakan hukuman had. Idza saraqa ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had wa idza saraqa asy-syarif tarakuh, mereka tinggalkan. Wa aymallahi, dan demi Allah, law kanat Fatimah bintu Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya. Kalau anak aku sendiri Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Apa lagi orang lain? Maka perempuan itu dipotong tangan. Dan selepas itu dia menjadi perempuan yang salihah, yang seringkali menziarahi rumah Nabi SAW. Berkat berhukum itu meninggalkan kesan iman yang mendalam di dalam hatinya. Berkat berhukum itu. Ini hukuman had. Hukuman qisas tak boleh diampun. Karena hukuman qisas ini termasuk di dalam hak manusia yang diberi oleh Allah Ta'ala pengampunan. Di sini dinyatakan al-hurru bil-hurri, merdeka dengan merdeka. Wal-abdu bil-abdi, hamba dengan hamba. Wal-unsa bil-unsa, dan perempuan dengan perempuan. Di mana perkara ini telah dibatalkan hukumnya. Tak boleh lagi beza antara lelaki dan perempuan. Tak boleh lagi beza antara hamba dengan bukan hamba. Maka Allah menurunkan ayat dalam suratul Maidah, yaitu ayat 45, firman Allah Ta'ala, "Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Ayat ini menasahkan, membatalkan hukum yang ada dalam ayat surah Baqarah yang kita baca ini. Dalam Quran dia ada nasih dan mansukh. Ayat yang diturunkan kemudian menasahkan ayat yang terdahulu. Ayat yang pertama diturunkan pada peringkat awal. Allah Ta'ala nak mengubah perangai manusia ni, ada di antaranya secara sekaligus. Ada di antaranya secara berangsur-angsur. Dalam perkara sekaligus, tidak ada tolak ansur. Dalam perkara berangsur-angsur, Allah Ta'ala meletakkan secara berangsur-angsur di peringkat awal. Dalam perkara meninggalkan menyembah berhala, ini tidak ada tolak ansur. Apabila Bani Thaqif yang menyerah kalah, menghantar rombongan kepada Nabi SAW
minta tolak ansur dengan Nabi. Ya Rasulullah, kami nak masuk Islam. Tapi minta tolong berahli jangan rombok lagi. Rasulullah kata tak boleh. Ya Rasulullah, kami minta beri tempoh 3 tahun baru dirobohkan berhala. Rasulullah kata tak boleh. Ya Rasulullah, minta 2 tahun lah. Rasulullah kata tak boleh. Ya Rasulullah, minta setahun. Tak boleh. Ya Rasulullah, minta sebulan. Tak boleh, Rasulullah kata. Akhirnya mereka minta, ya Rasulullah, biarlah yang rombok berhala itu bukan kami. Kami takut nak rombok beratu. Minta orang lain, Rasulullah hantar orang pergi rombok berhala itu. Kemudian, ya Rasulullah, kami minta supaya kami tak payah semayang. Ini Bani Saqif. Tak payah semayang. Rasulullah kata, tidak ada agama, tidak molek agama yang tidak ada semayang. La khaira fi dinin, la salatalah. Tidak ada kebaikan agama yang tidak ada semayang padanya. Rasulullah, kena semayang juga. Ya Rasulullah, kami ini musafir banyak. Jalan ke sana kemari tinggal bini, kami minta supaya dihalalkan kepada kami berzina. Rasulullah kata, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah Taala berfirman, jangan kamu menghafiz zina kerana zina itu sangat keji dan buruk dan jalan yang buruk. Ya Rasulullah, kami ini bertanah hanggu. Antara hasil hanggu ialah jual arak. Terpaksa kami jual arak. Rasulullah kata tak boleh. Tuhan mengharamkan arak. Dibaca ayat yang berkait dengan arak. Ya Rasulullah, kami yang meniaga terpaksa kena riba. Riba menjadi harta kami. Rasulullah kata tak boleh, Allah Ta'ala mengharamkan riba. Akhirnya mereka masuk Islam. Mereka balik ke kampung mereka dalam ketakutan. Kisahnya yang terkenal. Rasulullah menugaskan seorang sahabat supaya merobohkan berhala. 2 orang sahabat, iaitulah Abu Sufyan bin Harb dan seorang lagi. Dia hantar Khalid bin Walid bersama meroboh berhala. Siapa dia Taif? Orang Taif pun keluar ramai-ramai. Nak tengok upacara meroboh berhala ni. Berhala Allat. Kata mereka, sudah tentulah tak boleh roboh kerana berhala ni ada atu dia. Lalu sahabat yang merobohkan berhala tu minta izin dengan Abu Sufyan dan Khalid. Dia kata, aku nak buat lolok. Dia kata, nak buat lolok supaya mereka suka sekejap. Aku nak lolok satu perkara jenaka yang menyuka kamu semua tapi membodohkan mereka. Sahabat yang ditugaskan untuk meroboh berhala tu ambil perjang. Siapa kat berhala nyebak reboh. Nyebak reboh, puak-puak Taif pun sorok. Kata dah, kata dia. Kata dah. Niaga mati. Hak lain lagi sila. Lalu dia pun fikah bangun. Dia kata, kamu semuanya bodoh. Berhala ni batu yang tak ada memberi manfaat, tak ada memberi mudarat. Lalu dia bangkit, terus memusnahkan pintu pagar-pagar dan berhalanya sekali. Kisahnya yang terkenal. Di mana dalam perkara ni tidak ada tolak langsung. Tapi dalam perkara hukum kisah ni, peringkat awal dinyatakan merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Kemudian dirasahkan dengan ayat yang dibaca tadi. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi, ayat 45 surah Al-Maidah. Dan kami telah tetapkan atas mereka dalam kitab Taurah itu bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dengan nyawa, dan mata dibalas dengan mata. Kalau tikang buta mata dia sebelah. Dan hidung dibalas dengan hidung, dia kerak hidung dia balas. Dan telinga dibalas dengan telinga. Dan gigi dibalas dengan gigi. Patah gigi dia tumbuk, patah gigi sebatang. Dan luka juga hendaklah dibalas seimbang. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian hukum ini dihuraikan dengan hadis-hadis yang sahih. Iaitulah bunuh kalau sabit
kesalahan membunuh dengan sengaja. Al-qatlul amd. Bunuh dengan sengaja. Dalam Islam ni ada bunuh dengan sengaja, bunuh menyerupai sengaja, syibhul amad, dan bunuh dengan tidak sengaja. Ada 3 jenis. Bunuh dengan sengaja dijatuhkan hukuman bunuh balas. Bunuh menyerupai tidak sengaja dibayar diat. Bunuh dengan tak sengaja ada diat dia yang lebih ringan. Akan diterangkan dalam ayat-ayat yang kemudian. Di mana membunuh lelaki dengan perempuan tidak ada beza, hendaklah jatuhkan hukuman bunuh. Orang lelaki bunuh orang puan bunuh orang lelaki, sama saja. Orang merdeka bunuh hamba, hamba bunuh merdeka, sama saja. Dengan ayat yang menasahkan ayat ini, iaitu ayat dalam surah Al-Ma'idah. Cumanya terdapat kekhilafan di kalangan ulama, sekiranya yang membunuh orang Islam, membunuh orang kafir, zimmi, di mana mengikut Abu Hanifah kena bunuh balas, walaupun bunuh orang kafir zimmi. Tetapi beberapa mazhab yang lain mengatakan dikenakan denda. Ini boleh dibincang oleh para ulama berdasarkan kepada ruang ijtihad yang luas. Kemudian dikekalkan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dan barang siapa yang dimaafkan baginya, yang diberi maaf baginya, yakni waris, wali kepada yang membunuh, wali kepada mangsa pembunuhan. Yang dimasukkan di sini, yang memberi kemaafan ialah mangsa pembunuhan, pihak yang kena bunuh. Yang kena bunuh dah mati dah. Yang berhak mengampun ialah keluarga si mati, iaitulah wali-wali dia. Wali-wali ayah dia, anak dia, tak ada anak adik-beradik dia, tak ada adik-beradik pak saudara dia, tak ada pak saudara dia, sepupu dia. Begitu seterusnya. Mengikut perkiraan wali dalam Islam. Yang berhak mengampun ialah wali, bukannya ahli lembaga pengampun. Ini dah lari pada hukum Tuhan dah. Ahli lembaga pengampun, buat ahli lembaga pengampun pula. Bukan wali yang berhak. Ini tak betul. Ini hukum Allah Ta'ala yang ditetapkan dalam Quran. Bila dimaafkan daripada saudaranya dengan sesuatu bayaran, iaitulah bayaran dia, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Hendaklah diikuti dengan sebaik-baiknya, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan menunaikan bayaran dengan sebaik-baiknya. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Maka sesiapa yang menceroboh selepas itu, maka baginya azab yang sangat pedih. Iaitulah setelah waris si mati membuat pengampunan, kemudian dikenakan bayaran dia. Setelah bayaran dia dibayar, dia balas dendam bunuh pula. Ngelak ni buat gitu. Dia ambil bayaran dia, lepas tu dia bunuh. Dia bunuh orang yang membunuh itu. Maka balasannya ialah azab yang pedih dalam neraka. Bukan sahaja kena bunuh balas, bahkan kena dalam neraka tambah lagi. Disebut dalam hadis, masuk neraka selama-lamanya kerana menjadi kafir dengan sebab itu. Kerana satu melakukan kesalahan jenayah yang besar. Di sini terdapat beberapa perkara yang kita kena faham. Yang pertama, undang-undang Islam berbeza dengan undang-undang manusia. Undang-undang manusia ni dia tidak ada roh. Tidak ada perhitungan dosa dan pahala. Tidak ada balasan di hari akhirat. Undang-undang Islam kita boleh dihukum di atas dunia, tak dihukum lagi di hari akhirat. Tuhan maaf, di hari akhirat tak masuk neraka dah. Adapun undang-undang manusia ni, dia tak ada hari akhirat. Hari akhirat tak ada pada dia. Sekadar atas dunia ni saja. Ini beza. Walaupun hak ni bunuh juga, hak ni bunuh juga. Qisas, bunuh hukum qisas dengan bunuh undang-undang manusia ni tak sama. Hendaklah dipaham dalam perkara ini. Yang kedua, siapa yang melaksanakan undang-undang? Yang melaksanakan undang-undang ni ialah kerajaan Islam. Bukan ikut anda.
Bukan kita pakai anak beranak kita, bawa kita gegak bunuh-bunuh diri. Tak boleh. Mestilah kerajaan Islam. Oleh kerana itu, maka mendirikan kerajaan Islam hukumnya wajib. Menjalankan hukum ni wajib. Tak boleh menjalankan hukum ini, mereka kena ada kerajaan Islam. Maka mendirikan kerajaan Islam untuk menjalankan hukum Allah Ta'ala adalah wajib. Macam kita nak ambil sembahyang. Ambil sembahyang asalnya dah wajib. Sembahyang wajib. Sembahyang wajib. Tetapi kita tak boleh sembahyang kalau tak ada air sembahyang. Maka ambil air sembahyang. Kerana nak sembahyang menjadi wajib. Ambil air sembahyang kerana nak sembahyang menjadi wajib. Kita nak pergi ke Mekah, kena cari duit. Maka berusaha cari duit sehingga boleh ke Mekah itu adalah wajib. Tiba-tiba tak mampu. Tak mampu maka Tuhan maafkan. Itu dia. Menutup aurat wajib. Pakaian ikut anda. Apa-apa warna, apa-apa corak, bentuk pun ikut anda. Oleh kerana menutup aurat wajib, maka mencari pakaian untuk menutup aurat menjadi wajib. Menjalankan hukum kisah yang disebut dalam Quran ni adalah wajib. Tak boleh menjalankan hukum ni mereka kena ada kerajaan Islam. Maka mengadakan kerajaan Islam yang menjalankan hukum ni adalah wajib. Oleh kerana itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan mendirikan kerajaan Islam di Madinah. Mendirikan kerajaan Islam ni sabit dengan nas dan sabit dengan dalil-dalil dan sebab musabab kaedah-kaedah syarak yang tak boleh dipertikaikan. Ayat ini disebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan ke atas kamu menjalankan hukum qisas. Lepas pada ni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Sama aja. Diwajibkan ke atas kamu melakukan ibadat puasa. Puasa mesti puasa cara Islam. Kisah pun kisah cara Islam juga. Boleh tak kita puasa Hindu? Orang Hindu dia puasa. Tapi sayur boleh makan. Tak boleh makan barang nyawa je. Air boleh minum. Ada setengah agama tu dia puasa malam. Bukan puasa siang. Pakar puasa tu. Tak pakar. Hukum ni hukum bunuh. Bunuh juga. Tapi tak ikut hukum kisah. Saksinya tak ikut cara Islam. Hakimnya tak ikut cara Islam. Cara bercaranya tak ikut cara Islam. Menjatuhkan hukumannya tak ikut cara Islam. Maka sama dengan Hindu puasa tadi. Undang-undang yang ada hari ni macam Hindu puasa begitu juga. Banyak ustaz-ustaz yang cuba nak menipu orang ramai. Hukum bunuh ni hukum Islam ni. Macam puasa Hindu tadi. Ini dia. Di mana nak menjalankan hukum Islam ni ada syarat-syarat dia. Kemudian berhak mengampun ialah keluarga si mati. Apa yang berlaku ini keluarga si mati tak ada hak. Yang berhak mengampun ialah lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan ni terdiri daripada peringkat pusat, Yang Tuan Agung, Perdana Menteri, Peguam Negara. Kemudian beberapa hakim yang kanan. Yang kanan. Kalau di peringkat negeri, lembaga pengampun ialah Sultan Negeri, Menteri Besar, kemudian Peguam Negara. Kemudian beberapa ahli lembaga yang dilantik. Orang ini tidak ada hak untuk mengampunkan dosa. Ini hak yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada wali-wali yang menjadi mangsa pembunuhan. Kita fikir kecil ke benda ni? Barang ke benda ni? Macam mana kita nak menghadap Allah Ta'ala pada hari kiamat? Kalau kita memilih sebuah kerajaan yang tidak menjalankan hukum Allah Ta'ala, yang diwajibkan di dalam Al-Quranul Karim, yang disebut wa ulaika humul muttaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Di mana Al-Qurtubi, Ibnu Katsir menyebut dalam tafsirnya al-muttaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Orang-orang yang bertakwa, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu menjalankan hukuman qisas.
Ini satu perkara yang sangat besar. Tapi oleh kerana orang Islam dia jahil, dia tak tahu kahlia dalam perkara ni, fikiran dia dijajah, menyebabkan dia meninggal hukum Allah Ta'ala, meninggalkan perkara yang cantik dalam Quran. Ini termasuk dalam beriman kepada Allah, termasuk dalam beriman kepada Rasul, beriman kepada Quran, beriman kepada malaikat yang bawa Quran. Sedangkan kita menafi Bismillahirrahmanirrahim daripada Quran tak boleh. Bagaimana kita menafikan ayat-ayat yang lebih panjang daripadanya? Tidak boleh daripada Quran. Apa yang berlaku hari ini, orang Islam dalam kejahilan, tenggelam dalam jahiliah, menyebabkan mereka menjadi mangsa kemusnahan, merosakkan akidah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Dalam hukuman qisas ini ada jaminan hidup bagi kamu. Jaminan hidup bagi kamu. Allah Ta'ala beri jaminan hidup bagi kamu. Jaminan hidup kepada kamu. Tuhan beri jaminan hidup. Maknanya dengan menjatuhkan hukuman bunuh, orang tak berani membunuh. Jenayah membunuh akan berkurangan. Zaman Nabi, tak berapa orang dia dijatuhkan hukuman bunuh. Dalam masa 10 tahun Nabi memerintah. Bahkan di Terengganu, zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin, dilaksanakan hukuman qisas. 2 orang ke berapa orang kena hukum bunuh. Dalam masa hampir belah 20 tahun memerintah. Ini dia kesan daripada undang-undang jenayah Islam. Apa yang berlaku hari ini, tiap-tiap hari bunuh. Seminggu sekali ada bunuh. Macam-macam. Tidakkah undang-undang ini keras? Keras, tapi tidak ada berkat. Undang-undang ini tidak ada roh. Undang-undang ini tidak masuk dalam hati manusia. Oleh kerana itulah, dia tidak boleh mengatasi masalah jenayah yang berlaku. Bahkan dalam undang-undang Islam ini, dia beri kehebatan dan keberkatan yang menggerakkan hati manusia. Para ulama berkhilaf. Dalam perkara pengampunan tadi, adakah disyaratkan redha orang yang membunuh? Kalau orang yang membunuh itu dia minta bunuh juga dia, macam mana? Menjakis zina yang beliau hadis pada rejam dia, macam mana berlaku? Setengah ulama mengatakan maka hukumannya dibatalkan, sama ada dia redha ataupun tidak. Setengah ulama mengatakan sekiranya orang yang membunuh tidak redha, dia tambah denda, dia nak bunuh dia juga, maka dibunuh dia juga. Ada ulama yang mengatakan demikian. Bagaimana boleh berlaku begitu? Sebabnya kerana ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, dia beriman ni. Iman menggerakkan penjelannya itu, rela dibunuh. Dia boleh jadi begitu. Bahkan berlaku di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu kes pembunuhan di pasar. Seorang penjual daging, seorang pembeli yang datang ke pasar, mari beli masuk bilik air. Dia bawa piti banyak. Kemudian dia dibunuh. Dia dibunuh, pembunuhnya ambil duit lagi. Dalam masa yang sama, keluar tok pakai daging, dengan pisau duduk di pinggang. Masuk dalam jambang. Tiba-tiba orang tengok, ada orang mati. Tengok tok pakai daging, darah penuh di baju dia. Darah tu darah lembu. Pisau ada pinggang, nak macam mana? Lalu orang tangkap dia. Pembunuh yang sebenar lagi, dia telah ditangkap. Lalu disoal siasat. Oleh kerana di sini orang tak pernah cakap. Nak cakap tak pandai, tak berdah tak pandai. Akhirnya orang tekan-tekan dia mengaku saya bunuh. Tak apalah saya bunuh. Setelah habis siasat-siasat, dia mengaku juga dia bunuh. Tak ada bercakap. Siapa masa nak? Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hakim di zaman itu, zaman Sayyidina Ali, menjatuhkan hukuman bunuh pada dia. Dia siapa masa nak dijatuhkan hukuman bunuh?
pembunuh yang sebenar tadi, mari berasa lain tok perangai daging yang tidak bersalah. Tok perangai daging yang tidak bersalah kena bunuh. Aku bunuh. Apalah aku pada hari kiamat kelak? Apa nak jadi aku pada hari kiamat kelak? Tiba-tiba dia terus tampil ke hadapan. Dia kata, saya yang bunuh. Macam mana? Tok perangai daging kata dia bunuh. Hak ni kata dia bunuh. Jadi macam tu dah. Ini cerita yang benar berlaku zaman Sayyidina Ali. Ini ialah kerana iman yang ada dalam hati ini. Zaman ni tak timbul macam ni kerana bukan hukum iman. Lalu, pembunuh yang sebenar menceritakan keadaan yang sebenar. Tok perangai daging pun kata memanglah, gitulah yang sebenarnya. Gitulah, tahulah. Gitulah yang sebenarnya. Bila nak jatuh hukuman ke atas orang yang membunuh yang sebenar ni, tiba-tiba dia telah diampunkan dengan redha daripada warisnya. Diampunkan. Dengan sebab berlaku perkara ini, ditukar dengan diat. Ini berlaku dalam sejarah Islam. Banyak peristiwa kehakiman yang luar biasa yang berlaku dalam sejarah Islam, hasil daripada keberkatan yang berlaku dalam syariat Islam. Keberkatan ini tidak ada dalam undang-undang manusia. Kemudian, undang-undang ini diturunkan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikenakan undang-undang kepada orang Yahudi Bani Israel yang berpegang dengan Taurat, kes pembunuhan dijatuhkan hukuman bunuh ataupun dimaaf, tidak ada denda. Dibunuh ataupun dimaaf, denda yang tidak ada. Kemudian dalam Injil pula menyatakan bahawa bila berlaku kes bunuh, dimaaf. Tak dijatuhkan hukuman bunuh, direngankan hukuman. Kesan inilah bagi orang putih hari ini, dia hukum penjara seumur hidup, hukum penjara dia orang bunuh. Kesan daripada Injil. Memang Injil mengajar, kalau orang tapau pipi kanan, biar tapau kiri-kiri tambah lagi. Ada ayat-ayat yang begitu rupa. Syariat Nabi Muhammad SAW telah diberi kesempurnaan oleh Allah Ta'ala dengan 3 perkara, iaitu orang yang membunuh, dijatuhkan hukuman bunuh, ataupun dimaaf dan didenda. Ini kesempurnaan yang diberi oleh Allah kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan syariat ini mempunyai kehaibatan dan kegerunan di mana penjenayah gerun daripada undang-undang ni. Gerun ni benda yang masuk dalam hati. Benda yang masuk dalam hati. Kita tengok hari ni undang-undang begitu keras di setengah-setengah negara dalam dunia. Keras setengah negara dalam dunia undang-undang tu. Tak biar orang tak gerung. Hukum bunuh di Amerika pun ada. Baru ni dia tambah pula di Amerika undang-undang baru. Satu daerah di Amerika bukan sahaja dijatuhkan hukuman bunuh, bahkan dibenarkan pemilik senjata api menembak orang yang diragai nak bunuh dia. Apakah gitu pula dah? Jadi kohobodo lagi pula. Di mana orang yang ada senjata api berhak tembak. Kalau dia syok orang tu nak buat dia, tembak selalu. Ada wilayah di Amerika yang nak meluluhkan undang-undang ni dan menjadi perbahasan yang hangat di Amerika yang disiarkan dalam berita bulan lepas. Bulan lepas baru. Ni baru lagi. Ini menunjukkan tolongnya dunia barat. Begitu sekali undang-undang. Tapi jenayah membunuh berlaku dengan keras. Bukan saja bunuh kerana kelahi. Bunuh kerana terlalu melampaui batas. Bila balas dengan bini, tak lepas hutang ambil senapang, kita tembak budak-budak sekolah. Kita sekolah tembak budak-budak sekolah. Bukan sahabat bunuh seorang, bunuh ramai-ramai. Bunuh ramai-ramai. Seorang bunuh ramai-ramai. Dalam hukum Islam, kalau seorang bunuh ramai-ramai, bunuh dia seorang juga. Kalau ramai-ramai bunuh seorang, maka dibunuh ramai-ramai yang terlibat dengan pembunuhan itu. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu membicarakan kes bunuh yang berlaku, dilaporkan kes bunuh yang berlaku di Yaman, di Sana'a. Di Sana'a, 7 orang tak silapnya, ataupun lebih pada itu, kurang pada itu bunuh.
membunuh seorang, Sayyidina Umar memberi fatwa, hendaklah dibunuh semua pembunuh itu. Sayyidina Umar mengatakan, sekiranya seluruh penduduk Sana'a terlibat membunuh orang ini, nasihat aku diperintah bunuh semuanya, kata Sayyidina Umar. Ini undang-undang jenayah mengikut pendapat setengah mazhab di dalam Islam. Di mana undang-undang Islam, undang-undang yang ada kehebatan. Pasal apa ada kehebatan? Kehebatan ini masuk dalam hati. Undang-undang manusia tak masuk dalam hati. Dia bukan daripada iman. Oleh kerana itu orang tak takut. Undang-undang Islam ni dilahirkan daripada iman, daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memasukkan ke dalam hati penjenayah-penjenayah. Sehingga penjenayah itu jadi takut, bertaubat, berhenti daripada jenayah, bahkan ada di antara mereka yang menyerah diri kepada pihak yang berkenaan. Itulah maksudnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu dalam hukuman kisah ini membawa kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal, yang berfikiran, yang ada hati perut, sekiranya kamu bertakwa pada Allah Ta'ala. Termasuklah hukuman kisah dalam perkara membunuh dengan tak sengaja. Yang berlaku di negara kita ni kemalangan jalan raya. Sekiranya undang-undang yang berkait kemalangan jalan raya ni, undang-undang qisas, insya-Allah kemalangan jalan raya akan dapat dikurangkan. Akan jadi begitu. Orang akan jadi berhati-hati. Sebagaimana yang berlaku di Arab Saudi yang menjalankan hukum qisas. Di mana kes kemalangan di Arab Saudi berkurangan daripada negeri lain. Dibanding dengan negeri lain. Ini ialah kesal daripada hukum qisas. Begitu juga di Iran. Begitu juga di Sudan. Negeri yang menjalankan hukuman qisas ni. Di mana kemalangan jalan raya menjadi kurang. Di mana hukum qisas ni bukan saja dalam perkara membunuh, termasuklah dalam perkara kemalangan. Seterusnya kita berpindah kepada ayat yang berkait dengan wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut wa in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menyatakan kepada orang yang nak mati, wajib dia kena wasiat. Harta dia nak beri, anak ni kepada orang ni dengan adil. Ayat ini telah dinasahkan, dibatalkan hukum. Dengan ayat yang berkait dengan pesaka. Dalam surah An-Nisa, dan surah yang lain ada juga, kebanyakan surah An-Nisa, menjelaskan hukum yang berkait dengan pesaka. Bila hukum pesaka diturunkan, maka ayat wasiat ni dibatalkan. Sebahagian daripadanya, bukan seluruhnya. Maka tidak dibenarkan wasiat kepada waris. Tak boleh wasiat kepada waris yang berhak menerima pesaka. Tak boleh. Kerana waris yang berhak menerima pesaka ni sudah ada bahagian yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Wasiat boleh diberi kepada orang lain. Waris yang tak menerima pesaka, itu boleh diberi wasiat padanya. Syaratnya wasiat itu jangan lebih daripada 1/3. Sebanyak-banyaknya 1/3. Waris yang tak menerima pesaka ni ialah di antaranya cucu di pihak anak perempuan. Itu tak boleh pesaka. Kerana hukum Islam memberatkan pihak lelaki. Cucu daripada anak perempuan tidak ada pesaka. Tak ada pesaka. Tapi dia ada pesaka daripada ayah dia kot lain pula. Yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Kita jangan berasa sakit hati dan sebab ni. Allah Ta'ala buat molek dah. Molek dah Allah Ta'ala buat. Begitu juga mak saudara belah mak. Tidak ada pesaka. Ini ditengali dengan zawil arham. Mereka adalah merupakan silaturrahim. Wajib dihubungkan silaturrahim. Ini waris, tetap waris. Tapi dalam bab pesaka tidak ada dalam Quran. Kita boleh memberi wasiat kepada mereka yang tak boleh terima pesaka. Tetapi wasiat itu jangan lebih daripada 1/3. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit berat, kecil berada di Mekah.
Lalu dia dizarahi oleh Nabi SAW. Lalu dia kata, ya Rasulullah, saya ni ada harta banyak. Saya tidak ada anak. Malaikat seorang anak perempuan saja, ya Rasulullah. Bagaimana kalau saya nak wasiat dengan seluruh harta saya? Hak tinggalkan anak ada dah. Hak baki tu saya nak wasiat. Wasiat tu tak mahu wik anak-beranak lah. Alai kok tu. Nak wik kok lain, nak wakah tu wakah kok ni. Rasulullah kata, jangan. Jangan. Ya Rasulullah, an-nisbu 1/2. Rasulullah kata, la. Jangan. Was-thuluthu 1/3 bagaimana? Jawab Rasulullah, as-thuluthu kabirun au kathirun. Fa innaka in tadara warasataka aghniyaan khairum min an tarahum alatan yatakaffafu sannas. Wahai Sa'ad, wasiat 1/3 itu sudah besar. Sudah besar jumlahnya ataupun sudah banyak jumlahnya. 1/3 itu paling besar berdasarkan kepada hadis ini. Oleh kerana itu tak boleh wasiat dengan 1/2. 2/3 semua sekali. Mestilah 1/3 sebesar-besarnya 1/3. Kurang pada tu tak apa. 1/3 ni sudah besar, sudah banyak. Sesungguhnya wahai Sa'ad, engkau meninggalkan waris-warismu dalam keadaan ada harta terima pusakamu. Lebih baik daripada kamu meninggalkan waris-warismu dalam keadaan meminta sedekah. Maknanya wahai Sa'ad, mu tak mahu ngalir lah harta ke waris-waris. Hak yang boleh terima pusaka ni kononnya. Itu maksudnya. Wahai Sa'ad, mu tinggal warismu ada harta. Hak mu tinggal ni, walaupun sepupu, walaupun pak saudara, walaupun adik-beradik, lebih baik dia ada harta daripada mu tinggal dia dalam keadaan dia minta sedekah. Maknanya kalau ada warismu yang minta sedekah, mu orang kaya, mu ada harta. Orang ada siapa dia minta sedekah tu, pak dara Sa'ad. Oh, dia kaya saja tak tolong pak dara dia. Mu dah mati dah. Orang kutuk mu. Itu maknanya. Mu mati. Kononnya tak mahu ke adik-beradik, nak ke anak dia. Anak puang dia. Adik-beradik tak mahu. Dia buat wasiat. Bila mu mati, tiba-tiba adik-beradik mu minta sedekah. Oh, tanya adik-beradik siapa dia? Adik-beradik Sa'ad. Apa rasamu masa itu? Itu maksudnya. Ini menjaga maruah keluarga. Walaupun Sa'ad bin Abi Waqqas dah mati dengan sakit itu. Dah mati dengan sakit itu. Dan dia dipanjangkan usia. Sehingga di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia ditugaskan untuk memimpin bala tentera Islam. Menawan negeri Parsi. Sampai zaman Sayyidina Umar dia hidup. Dan membebaskan Parsi. Jatuhnya Parsi dengan pimpinan daripada dia. Dan dia dianggap sahabat 10. Salah seorang 10 sahabat yang dijadikan syurga oleh Nabi SAW. Dan lepas pada itu dia ada anak. Ada anak banyak lepas pada itu. Tapi hadis ni menjadi dalil kepada ulama-ulama Islam dan orang Islam sehingga hari kiamat dalam bab wasiat tak boleh beri wasiat lebih daripada 1/3. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Wasiat tulis molek dah tapi nyerobah. Nyegobah wasiat dia tulis mula. Nyewak banyak, nyewak kenayak. Dosa akan ditanggung oleh orang yang mengubah wasiat itu. Kalau ada wasiat yang betul. Ayat ini tidak dinasahkan. Tak dinasahkan ayat ini. Dia wasiat kepada si anu nak wakah. Dan sudah betul wasiat tu. Tiba-tiba dibuang wasiat itu. Ataupun dia menjadi saksi. Kepada orang yang nak mati, aku nak wasiat ni. Tiba-tiba dia pelawak, dia kecek. Tak menyampaikan wasiat. Maka dosanya ditanggung oleh orang yang meminda wasiat itu. Dosanya kena hukum pada hari kiamat lah. Kalau dia tidak bertaubat. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jaga baik Allah Ta'ala dengar apa yang mu cakap.
Allah Ta'ala tak lupa sampai bila-bila. Mengkecek macam mana sekalipun. Dan Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala tahu. Jangan tipu, tak boleh tipu. Kalau tipu dalam perkara wasiat, nanti menerima hukum Allah Ta'ala. Hari ini banyaklah, terutamanya yang tak tulis. Bila tak tulis, hak ibu bapa wakaf kesedip punya gomoh macam. Pasal apa tak tulis? Padahal dia dengar cakap. Itu kena tanggung hari kiamat kelak. Banyak kini yang saya terima. Wakaf ke surah, wakaf ke masjid, wakaf ke macam-macam. Oleh kerana tak tulis, dia gomoh dia. Jadi saka juga. Ini dia tipu lah. Disebut dalam satu hadis, man zalama qaida shibrin minal ardi tawaqallahu yawmal qiyamati ala unutuqi shibran min sab'i aradin atau kama qala. Barang siapa yang menzalimi sejekal tanah di atas dunia ni, Tuhan akan bebankan di atas leher dia sejekal 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. Maksudnya kalau tanah yang diwakaf tu suku ekar 7 lapis bumi. Dalang dia lebih pada suku ekar lagi. Nak kata berapa ribu ekar dalam bumi ni. Letak atas palir, letak atas skop pada hari kiamat kelak. Oleh kerana itu, jangan kita buat main-main dalam perkara wasiat ni. Walaupun wasiat tu wasiat cakap, wasiat dengan lisan. Yang kita tahu, kita kena pakar wasiat ini. Apa lagi yang bertulis. Kalau bertulis, dipindah pula, lagi berdosa pula. Allah Ta'ala maha mendengar, lagi maha mengetahui. Faman khafa min musin janafat au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Tetapi sesiapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil atau melakukan dosa dalam wasiatnya, lalu ia mendamaikan antara mereka waris-waris dengan membetulkan wasiat itu menurut aturan agama, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah amat pengampun, lagi amat mengasihani. Sekiranya orang yang mati itu memberi wasiat, wasiat itu salah, tak betul dari syarak. Umpamanya, dia wasiat kepada anak dia. Seorang anak dia wasiat. Hak 4-5 lagi tak ada wasiat. Hak wasiat suku, hak saka suku. Ini haram, tidak boleh. Maka dipindah wasiat ini. Kita tak berdosa. Bahkan kita menyelamatkan si mati yang melakukan dosa itu. Ataupun dia memberi wasiat. Wasiatnya banyak sangat. Sampai separuh harta dia wasiat. Maka kita sedikitkan sehingga 1/3. Di mana wasiat ini tidak, di mana perubahan ini tidak menjadi salah. Jangan takut, Tuhan kata. Barang siapa yang takut, dan sesiapa yang mengetahui bahawa orang yang wasiat itu tidak adil atau melakukan dosa dalam wasiat, lalu dia mendamaikan antara mereka waris-waris, kalau waris, dia membetulkan wasiat, maka jangan takut. Maka dia tidak berdosa dengan wasiat itu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Allah Ta'ala mengampung si mati yang buat wasiat itu. Dan Allah Ta'ala mengampung anak beranak yang berkelahi tak betul tadi. Kita berbetulkan, jadi molek, mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Inilah dia kesempurnaan Al-Quran Al-Karim. Kalau kita baca 30 juz Quran ni, temu belakalah walasinya. Jadi masalahnya tak baca habis. Kalau kita baca, temu habislah. Undang-undang jenayahnya, undang-undang wasiatnya, sakanya, kita akan berjumpa. Dan mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Selamat dunia dan